الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na Ya Allah, kami bertaubat padamu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami kembali kepadamu. Kami kembali kepadamu. Kami kembali kepadamu ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Ya Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di
Wassallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم يسر أمورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada petang yang mulia ini. Petang dengan kita beribadat pada Allah dalam majlis ilmu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada petang ini kita mengadakan pengajian mengenai tentang hari kiamat. Pada pelajaran kita dahulu, sebelum kita mulakan dengan kitab fikih, kita sudah memulakan bacaan tentang ahwal kubur dan kemudian tentang berlakunya kiamat, tanda-tanda kiamat dan apakah perkara yang berlaku, dan sampailah manusia dibangkitkan daripada kubur. Dan mengenai perihalnya kita mengatakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan manusia di padang mahsyar. Semua itu sudah kita lalui dalam pembacaan kita. Andai kata ada antara kita yang masih ketinggalan, bolehlah pergi ke video YouTube yang telah pun kami uploadkan mengenai tajuk kiamat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh share lah kepada kawan-kawan yang mungkin tidak tahu petang ini kita ada kuliah. Mungkin pada hari lepas, 2 hari lepas dia tak ikuti kuliah petang. Jadi dia tak tahu kita ada kuliah, kita boleh share lah pada mereka supaya dapat manfaatnya. Saya memikirkan ialah kerana masa berlalu dan Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita banyak perkara, tetapi yang kita lalui sekarang ini hanyalah bacaan mengenai pelajaran fardu ain, bab salat dan seterusnya. Memang bagus, itu fardu ain. Tetapi banyak lagi yang baginda Nabi telah sampaikan, perihal hari kiamat, perihal neraka, syurga dan bermacam-macam lagi. Dan kalau hari Jumaat petang semalam kita telah bicarakan tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaannya melimpah kepada umatnya. Jadi pada hari Sabtu Ahad ini kita isikanlah masa untuk kita mengenal apakah yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hari kiamat dan seterusnya, sekalian perkara yang akan berlaku.
Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mungkin ada orang nak rehat pada hari Sabtu, Ahad, tak apa. Biarlah mereka pun berehat, mereka pun penat. Tetapi mereka pun boleh ikuti pengajian kita ini selepas mereka selesai daripada aktiviti mereka. Mungkin pada petang-petang, malam-malam, ya, mereka boleh lihat balik pada FB dan boleh mengikuti apa yang disampaikan. Jadi kalau sekiranya mereka yang boleh ada sikit masa untuk sama-sama kami pada petang, hari Sabtu Ahad, itu terlebih baik lagi. Jadi kita isikan masanya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, masa sangat berharga. 1 jam yang berlalu, dia tak akan kembali lagi. Sehari berlalu, dia tak akan kembali lagi. Begitulah umur kita. Makin lama makin pendek dan makin lama makin dekat kita dengan kubur. Dan kita pun akan mati. Jadi apakah dia persediaan-persediaan, itulah di antara kita berkongsi. Ya, ilmu agama tu banyak, jadi kita berkongsilah apa yang ada dalam khazanah, ya, Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi petang ini menyambung daripada kitab An-Nihayah, iaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, An-Nihayah fi Fitan wal Malahim, iaitu tentang penghujungnya pembicaraan mengenai fitnah-fitnah dan tanda-tandanya kiamat dan seterusnya hal kiamat. Dan kita pun telah sampai pada membicarakan tentang neraka. Ya, neraka adalah salah satu daripada wajib kita beriman. Kita beriman pada hari kiamat, beriman dengan janji-janji Allah. Dalam rukun iman kita ada 6 perkara. Pertama ialah beriman pada Allah, pada Rasul, pada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, dan kepada beriman dengan hari akhirat, hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini termasuklah sekalian perkara peristiwa yang berlaku di Yaumul Qiyamah dan juga tentang janji Allah tentang neraka dan syurga. Jadi termasuk itu semua rukun iman. Kalau kita engkar adanya neraka, kita engkar adanya syurga, maka na'udzubillah terkeluar kita daripada Islam. Sebab kita tak memenuhi rukun iman. Dan yang keenamnya rukun iman ialah kita beriman sekalian baik dan buruk yang datang daripada Allah, qada dan qadar. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah semua, apa khabar? Semua baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, dalam pelajaran kita dalam bab membicarakan tentang kiamat, kita dah sampai kepada membicarakan tentang neraka. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita dan semua ibu bapa, datuk nenek kita, guru-guru kita semua, anak cucu kita semua. Ya Allah, jauhkanlah kami semua daripada api neraka-Mu, ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mengambil kembali ingatan kita, saya membacakan daripada kitab ini, iaitu tentang riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah ta'ala, daripada Abbas Ad-Duri, daripada Yahya bin Abi Bakar, daripada Syuaib, daripada Asim, daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auqada ala nari alfasanah." Dihidupkan api neraka itu, dibakar api neraka itu selama 1000 tahun. Hatta mahrat, sampai dia jadi merah. Api neraka dibakar 1000 tahun sampai jadi merah. Thumma qada 'alaiha alfasana hatta biyadat, dan dibakar lagi dia 1000 tahun sampai jadi putih. Wow. Daripada merah jadi putih. Lama dibakar 1000 tahun. Thumma qada 'alaiha alfasana hatta aswadat fahiya sauda muzlimah, dan dibakar lagi dia terus menyala 1000 tahun lagi. 1000 tahun pertama jadi merah, 1000 tahun kedua jadi putih, 1000 tahun ketiga jadi hitam. Allah. Jadi Nabi kata fahiya sauda muzlimah, dan neraka itu hitam dan gelap. Gelap. Oh, maksud neraka ni gelap. Ustaz, api kan terang, api dia jadi hitam. Allah, itulah dia tuan neraka. Na'udzubillah min zalik. Allahumma asturna ya Rabb. Dan api neraka, dan dahsyatnya api neraka itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kita bakar sekarang, yang kita masak kat dapur, ya, yang kita bakar sampah, api yang kita bakar, yang kita tengok rumah terbakar, ya, api yang kita bakar ni kat dunia ni adalah satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka. Allah. Jadi api neraka tu 70 kali ganda. Na'udzubillah min zalik. Api dunia ni pun kita tak tahan. Nak dekat pun tak boleh. Kalau rumah terbakar, nak dekat tak boleh. Kalau api yang dapur kita, mak kita, bapak kita atau siapa-siapa masak air kat dapur, kita nak dekat tangan kita pun takut. Maka begitulah dia api neraka 70 kali ganda daripada api dunia. Kita ingatlah tuan-tuan, ya, kita semua ni akan balik pada Allah. Jangan anggap ringan dosa-dosa kita buat, jangan. Taubatlah kita pada Allah Ta'ala, ya. Satu masa Allah Ta'ala nak tunjukkan kebesarannya kepada seorang kekasih dia. Seorang abid, ahli ibadat. Dia ibadat di satu pondok di tengah hutan. Kemudian syaitan nak menjadikan dia fitnah dan nak jadikan dia tu rosak. Maka syaitan dia menjadikan seorang perempuan wanita yang datang tengah-tengah malam, tengah-tengah hujan ribut. Di mana wanita ni datang ke rumah abid ni atau ahli ibadat ini, nak tumpanglah berteduh. Abid ini sudah susah hati. Macam mana aku nak bagi dia masuk sedang aku seorang diri, nanti jadi fitnah. Tapi kalau aku tak bagi dia masuk, dia dalam hujan lebat, kesian pula. Serba salah dia. Akhirnya dia pun benarkan wanita ni masuk. Apabila wanita ni masuk ke dalam rumahnya, dia dah rehat sekejap. Maka wanita ini pula menggoda dia. Menggoda untuk nak buatkan zina. Dah dia berdua saja. Maka abid ini dia ada lampu colok, lampu minyak lah. Yang untuk menerangkan rumah dia atau rumah pondok dia punya kecil. Maka dia melawan nafsu dia. Abid ini melawan nafsu. Nafsu nak buat maksiat, nak buat zina ni. Maka abid ini ambilkan jari dia, cucurkan, letakkan di atas api yang menyala, api lampu lah yang menyala. Maka dia kata, kalau dia bercakap kepada diri dia, kalau kau boleh tahan api dunia ini, kau belum tahu lah boleh tahan api neraka. Dia cucuk tangan dia atas api, aduh panas, tarik balik. Nafsu dia ingin balik nak buat zina, dia cucuk lagi tangan dia ke api, kemudian ditarik balik, aduh panas, tak tahan. Kemudian nafsu ingin lagi nak buat zina, dia cocok lagi tangan dia di atas api, kemudian ditarik balik. Wanita ini yang melihat dia buat macam tu, wanita ini pingsan terus. Masya Allah. Pingsan. Bila dia pingsan, takdir Allah dia mati. Maka syaitan telah membisikkan kepada adik-beradik lelaki yang wanita yang mati ini, bahawa si abid di tengah hutan ini ada membuat angker jahat dengan adik kau dan kemudian membunuh dia kerana tak mau rahsia dia terbongkar. Maka abang-abang ini pun datanglah ke tengah hutan cari macam mana alamat dalam mimpinya tu. Didapati benar ada pondok, kemudian didapatinya memang ada mayat adik dia. Maka abang-abang ini pun tangkaplah si abid ini, bawa pergi pada sultan. Dan buat tuduhan, ini abid telah buat zina dengan adik aku, adik kami, dan kemudian dia bunuh adik kami kerana tak mau rahsia dia terbongkar. Maka dengan itu sultan pun hukumkan dia supaya dihukumkan, pancung dia supaya dihukumkan dia gantung sampai mati. Tetapi apabila sultan nak menggantung dia sampai mati, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada sultan, yang di mana abid ini berkata, aku tak berzina dengan dia, aku tidak bunuh dia. Maka apakah buktinya? Maka sultan nak minta bukti, tapi tak ada bukti. Maka sultan dapat mimpi pada malam hari bahawa abid ini dia sanggup sampai bakar jari dia kerana tidak mau berzina dengan adik perempuan itu. Maka besok pagi bila sultan tengok, betul jari dia sudah terbakar. Masya Allah. Kerana dia melawan nafsu dia
Dia letak jari dia di atas api itu supaya nak rasakan panas dunia. Kalau panas dunia kamu tak sanggup, bagaimana panas akhirat? Allah, Allah, Allah. Maka bila Sultan tengok betul apa yang dalam mimpi dia, bahawa benarlah Abid ini bercakap benar, dia tidak berzina dan tidak pula membunuh wanita ini. Maka dengan itu Sultan pun minta maaf dan bertanya, apakah nak kami lakukan kamu pondok yang lebih cantik lagi? Kata dia, tak perlu, kamu bangunkan balik pondok aku yang asal. Jadi daripada kisah ini nak dapat kita satu pelajaran. Andai kata kalau nafsu kita tu jahat, ialah memang nafsu tu nak suruh kita buat maksiat. Ingatlah, apakah sanggup aku menahan api neraka, sedangkan api dunia tak sanggup. Ambilkan, cucurkan api kat dapur tu, letakkan tangan, boleh? Astaghfirullah, tak boleh, Ustaz sakut. Ambilkan potong rokok tu, yang kau isap rokok tu, ambil potong rokok, letak kat jari. Boleh? Allah, tak boleh, Ustaz. Itulah dia. Kalau kamu tak boleh sanggup dengan api potong rokok kamu, kamu tak boleh sanggup dengan api yang membakar di dapur kamu, bagaimana kamu nak sanggup dengan api neraka yang 70 kali ganda daripada panas yang api dunia ini? Allahu Akbar. Jadi kalau api dunia ni panasnya sampai berapa degree? 100 degree. Kalau kali 70, Masya Allah, hancur leburlah kita dalam neraka itu. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Mudah-mudahan ya Allah selamatkanlah kami, anak cucu kami, ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami semua ya Allah dari azab neraka-Mu ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab itulah jangan kita ambil ringan dengan Allah, tak apalah dosa kecil orang ramai pembuat. Apakah kita nak masuk neraka? Kalau orang ramai masuk neraka, kita nak masuk neraka? Na'udzubillah min zalik. Alah, dosa kecil kamu duduk dalam neraka 1 hari, sanggup duduk 1 hari? Na'udzubillah min zalik. Ya, kita akan dengarkan lagi apa yang lagi didatangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-naru la yutfa'u harruha wa la yustala bilabih lahbaha luhaibaha." Yang artinya, api neraka itu tidak dipadamkan panasnya dan tidak akan dimalapkan akan dia punya menyala dia. Menyala dia tu menjulang-julang. Panas dia tu panas terus. Tidak akan dipadamkan dan tak akan reda ke api dia yang menyala-nyala tu. Itulah Allah Ta'ala firmankan, "Wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq." Kami pun berfirman, maka rasalah kamu azab yang membakar. Surah Al-Imran ayat 181. Itulah dia tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Dan apakah dia panasnya api neraka itu? Yang di mana dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adna ahli nari azaban yang ta'ilu bin na'lain min nari yaghla dimaghuhu min hararati na'lain." Orang yang paling ringan sekali, paling ringan azab dalam neraka, yang paling ringan, dipakaikan dia 2 kasut neraka, 2 kasut. 2 kasut dari api neraka, otak dia mendidih macam air masak daripada kepanasan tu. Allah. Macam mana kita tengok air yang masak dari dapur kita, gulung. Itulah dia. Otak dia mendidih macam air masak. Dan itulah orang paling ringan sekali dalam azab neraka. Dan orang itu pula rasa, akulah yang paling berat sekali azab neraka. Padahal dia paling ringan. Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita sekarang panas yang tak tahan. Masuk rumah saja aircon, masuk kereta aircon, pergi ke pejabat masuk je aircon. Dah tak tahan, kipas dah tak main dah. Dulu boleh pakai kipas, sekarang kipas pun tak. Aku nak aircon. Itulah kita. Panas dunia, padahal matahari itu berjuta-juta batu jauh. Macam mana kalau sekiranya dalam neraka? Na'udzubillah min zalik. Awaslah tuan-tuan. Ya, nasihatkan pada diri kita dan juga pada anak isteri kita, adik-beradik kita. Jangan main-main dengan hukum agama Allah. Yang mana haram tinggalkan, yang mana wajib tunaikan. Jauhkan daripada segala maksiat. Perkara-perkara yang tak diridhai Allah, pergaulan-pergaulan yang maksiat,
jantan, betina, lelaki, perempuan yang bukan mahram dengan tak ada batasan, kita tinggalkanlah. Hidup ni sekejap, permainan dunia saja. Mati semua menyesal, tak berguna lagi. Itulah orang yang paling ringan sekali dalam azab neraka. Itulah hadis sahih riwayat oleh Imam Muslim. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah. Orang yang paling ringan sekali azab neraka yawmal qiyamah ialah lelaki yang diletakkan tapak kakinya di atas 2 bara neraka. Tadi disebut pakaikan kasut neraka. Ini hadis Imam Bukhari pula kata tapak kaki letak atas bara neraka. Bukan pakai kasut, letak aja bara atas bara neraka. Maka mendidih, menggelegak otak dia, gelug-gelug, otak dia menggelegak. Kama yaklamar, seperti mana menggelegaknya air yang dimasak. Na'udzubillah. Begitulah dia, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau sekiranya kita otak menggelegak ni macam mana, tak boleh nak gambar dah. Dia jadi boleh meninggal lah tu. Otak dah boleh cair lah tu. Tapi itulah dia azabnya orang neraka. Nah, katakanlah dia kena azab tu alah ringan, alah dosa kecil aja, dosa kecil. Sanggup kita praktikkan satu, na'udzubillah, hari panas keluar kat tengah jalan raya, jangan pakai kasut. Panas. Tengok orang pergi Mekah. Bila dia keluar pada Masjidil Haram, kasut dia hilang. Habis ustaz dia lari, pop, panas. Sebab panas. Mekah tu degree dia kalau panas tu 50 degree. Itu masih lagi kecil. Kalau panas neraka 70 kali ganda lagi. Allah. Nak tahu panasnya Mekah tu macam mana? Kita ambil telur, pecah pop atas dia punya marble dia kat depan Masjidil Haram tu. Masak. Macam air, macam api. Yes, macam api. Masak. Dan orang yang kaki dia lari, yang pijak-pijak tu, sampai hotel, semua bengkak, nyok, dah macam kena bara api. Allah, na'udzubillah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada azab neraka-Mu, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah kami, ya Arhamar Rahimin, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, Lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan ketawa sedikit dan kamu akan menangis banyak. Dalam hadis Imam Ahmad pula disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi nyawa Muhammad di tangannya, iaitu demi Allah lah. Lau ra'aitum ma ra'aitu la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalau kamu nampak apa yang aku nampak, kamu akan menangis banyak dan ketawa sikit. Sikit ketawa, banyak nangis. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau nampak? Nabi SAW jawab, ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat neraka dan syurga. Nabi dah nampak dah tu. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu nampak apa yang aku nampak, kamu akan ketawa sikit, menangis banyak. Allah. Tapi kita sekarang susah nak nangis. Kenapa? Kerasnya hati kita. Ya, itulah dia. Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa aku lihat malaikat Mikael ini tak senyum? Malaikat Mikael yang menjaga rezeki, dia tak senyum. Tak pernah senyum. Itu malaikat Mikael. Maka berkatalah malaikat Jibril, maka ma dhahika munzu khuliqatin nar. Tak pernah dia senyum semenjak dijadikan api neraka. Allah. Malaikat Mikael bukan tak senyum, bukan tak apa. Dia rasa susah hati, sedih. Sampai macam tu malaikat pun rasa susah hati, sedih kerana dia dijadikan neraka. Allahumma salli wa sallim. Allahu Akbar. Dan daripada Imam Ahmad meriwayatkan sepotong hadis pada Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi'anu min ahli dunya min ahli nar. Didatangkan daripada orang yang paling senang, yang paling kaya dalam dunia daripada ahli neraka. Orang ni orang paling nombor 1 lah, yang paling kaya, yang paling senang dalam dunia. Tapi dia ahli neraka. Na'udzubillah. Pada kiamat
Dan dicelup saja, bukan duduk, dicelupkan dalam neraka. Masuk, pop, ditarik balik. Kemudian ditanya pada dia, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Pernah tak kau rasa kebaikan? Pernah tak kau rasa kesenangan? Masya Allah. Apa dia jawab? La wallahi ya Rabbi, ya Allah, demi Allah, tak pernah. Dia orang yang paling senang, yang paling kaya, yang paling mewah. Tak ada orang boleh beat dia. Dia nombor one lah. Siapa orang paling kaya sekarang dekat dunia? Kiralah. Maka sekali dia celup dan neraka ditarik, Allah Ta'ala yang senang, pernah senang tak? Tak pernah senang, ya Allah. Kenapa? Lupa dia semua. Semua kesenangan tu dia lupa dengan sekelip mata dicelup dalam neraka. Belum duduk lagi neraka. Belum lagi 1 minit pun belum. Masuk, pop, tengok neraka, pop, tarik balik. Dah, lupa dah. Kenapa? Dahsyatnya neraka tu. Na'udzubillah. Itulah dia, tuan-tuan, dunia. Senang macam mana dunia pun kita akan tinggalkan. Semua kesenangan tu sekejap, sekelip mata kita akan lupa dengan kita melihat neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan di sebaliknya pula Nabi SAW bersabda, wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Didatangkan seorang daripada yang paling susah dalam dunia, daripada ahli syurga. Orang ahli syurga, tapi dia paling susah dalam dunia. Orang sakit, fakir, miskin, susah. Allah, ya. Maka dicelupkan dia sekali celup dalam syurga, kemudian ditarik dia. Dimasukkan dalam syurga, dia tengok syurga, terus tarik balik. Kemudian Allah Ta'ala tanya, hai anak Adam, apakah pernah kau susah dalam hidup kau? Apakah pernah kau rasa kesempitan dalam hidup kau? Dia pun jawab, la wallahi ya Rabbi, ya Allah, tak pernah aku rasa susah. Tak pernah aku rasa kesempitan dalam hidup. Padahal dialah orang yang paling susah sekali. Kenapa? Kerana dia bila sekelip mata tengok nikmat syurga, lupa sekalian kesusahan kat dunia. Dah lupa dah. Susah dunia seberapa lama dah? 1000 tahun? Tak ada. 100 tahun pun tak ada. Kalau ada panjang umur kita 70 tahun, 80 tahun, itu pun bukanlah sepanjang umur kita susah. Itulah, sabarlah. Dalam kita susah sikit dalam dunia. Kita sakit, sabar. Kita sempit hidup kita, ekonomi kita, sabar. Kita sekarang dalam delima dengan COVID-19, sabar. Apa yang ada rezeki Allah bagi kita makan, alhamdulillah. Ada lebih kita kongsi pula dengan saudara mara kita yang susah-susah. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita berkongsi rezeki dengan orang-orang susah, kita diselamatkan Allah daripada azab neraka. Itulah dia, tuan-tuan. Jadi itulah dia, tuan-tuan, ya. Susah dunia pun sekejap, senang dunia pun sekejap, ya. Jadi janganlah kita tertipu. La taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kamu tertipu dengan hidup dunia, dan jangan kamu tertipu dengan kelembutan Allah. Allah tak turunkan kita musibah balak, jangan kita ingat kita tak ada buat salah. Salah tu banyak, tapi Allah bagi tempoh untuk kita bertaubat pada dia, untuk kita insaf, untuk kita minta ampun pada dia. Ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah semua dosa kami yang zahir, yang batin, yang besar, yang kecil, yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampunkanlah, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, dan segala muslimat yang hidup dan yang mati dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, didatangkan orang kafir pada hari kiamat dan ditanyakan kepada dia, apa pendapat kau kalau sekiranya engkau gadaikan sepenuh bumi daripada emas untuk melepaskan kau dari neraka? Nak tak? Ni Allah tanya pada orang yang kafir yang nak masuk neraka, apa pendapat kau kalau sekiranya harta kau yang sepenuh bumi, harta kau dijadikan tebusan supaya kau tak masuk neraka? Setuju? Dia pun kata, setuju ya Allah. Tengok. Harta aku yang banyak tu sepenuh bumi pun ambillah ya Allah. Asal aku lepas pada neraka. Maka Allah Ta'ala kata,
aku telah minta pada engkau yang lebih ringan dari itu. Allah suruh kita bersedekah sikit. Bukan seluruh harta kita, bukan seluruh dunia. Tapi kau bakhil. Allah suruh kau bantu orang susah sedikit. Tapi kau bakhil. Allah suruh kau beriman kepada dia sedikit. Bukan susah pun beriman. Tapi kamu degil, kamu engkar kepada Allah. Maka dengan itu, rasalah engkau kamu dalam neraka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Surah Al-Imran ayat 91. Sesungguhnya orang yang kafir, yang mati sedang mereka itu kafir, maka tidak diterima daripada mereka walaupun tebusan sepenuh bumi daripada emas. Kalau mereka nak buat tebusan, takkan diterima. Apa yang ada maknanya? Harta sepenuh bumi pun tak ada apa makna. Balik besok ke akhirat, nak masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu janganlah kita terkejar dunia sampai kita langgar hukum Allah. Yang haram halal tak peduli, jangan. Hukum agama jangan diabaikan. Solat kita jangan kita cuai. Ya Allah, kerana kerja, kerana nak dapat nama, kenapa dapat bonus, dapat sampai solat kita, sampai kita tangguh-tangguh sampai habis waktu, jangan. Ingatlah tuan-tuan, jangan katalah gaji kita. Kalau seluruh dunia ni hak kita, kita nak bayar pada Allah, nak lepaskan kita dari neraka, takkan diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lam yara mithlun nari nama haribuha, wa lam yara mithlul jannatin nama talibuha." Anda kata kalau orang yang sudah nampak syurga, dia tak akan tidurlah. Tak akan tidur. Kenapa ustaz? Nak ibadat terus. Syurga, nikmat. Anda kata kalau dia melihat akan api neraka, dia takkanlah lagi nak membuatkan dosa lagi. Allah, ya. Kalau orang yang dapat nampaklah nikmat syurga, itu antara hikmahnya kenapa kita tak ditunjukkan Allah syurga. Kita dapat berita ni, kita yakin, kita percaya sebagaimana hadis Nabi. Tak percaya, na'udzubillah, terkeluar Islam. Tetapi kenapa kita tak nampak ustaz? Kalau kita dah nampak, tak ada orang lah nak pergi keluar bekerja. Tak ada orang nak kahwin pun tak nak. Udahlah, aku ada bidadari, tunggulah syurga. Tak maulah kahwin pun tak mau. Habis nak mendapat zuriat macam mana? Bagaimana nak dapat perjalanan hidup, semua orang duduk rumah berzikir? Jadi Allah Ta'ala bagikan. Tak apa, tak nampak. Tapi orang beriman, dia percaya. Jadi kita bekerja, kita pun ibadat. Kita bekerja, kita pun beramal. Itu orang beriman. Itulah dia tuan-tuan, ya. Kalau kita dah nampak neraka, nak keluar rumah pun takut. Takut dosa. Dosa mata saja sudah takut kita, menggigil kita. 1 minit dalam neraka, na'udzubillah, tak mau. Jangan 1 minit, sekejap pun tak mau, dekat pun tak mau. Neraka ni 500 tahun sebelum sampai pintu neraka, 500 tahun. Sudah haus, tak tahan. Belum lagi kita masuk neraka. Na'udzubillah. Ya Allah, selamatkanlah semua kami pada neraka-Mu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana fi hadzal masjid 100,000 aw yaziduna fi rajulun min ahli an-nar." Kalau dalam masjid ini, masjid Nabi lah, 100,000 orang atau lebih, dan kalau ada dalam masjid ini satu orang daripada ahli neraka, dia bernafas, satu nafas, keluar nafas dia, bahang dia tu, maka bahang dia tu akan membakar masjid dan semua orang dalam masjid ini. Allah. Bahang orang yang ahli neraka dah kena bakar dalam neraka, dia dah jadi macam bahan pembakar. Na'udzubillah, dia punya nafas, dia bahang dia punya nafas, masjid Nabi pun boleh terbakar, semua orang dalam masjid Nabi pun boleh terbakar. Allah. Sanggup ke? Tak sanggup kita, tak sanggup. Sebab tu di sini bila kita nak buat dosa, nak buat maksiat,
Ingatlah ya Allah, apakah aku sanggup nak menanggung azab neraka ya Allah? Apakah aku sanggup menanggung api neraka tu ya Allah? Itulah dia tuan-tuan ya. Na'udzubillah min zalik. Al-Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hazim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, mengatakan kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman fasamina wajbatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu masa, satu hari, kemudian kami dengar satu bunyi dentuman boom, macam bunyi bom lah kita kata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, kamu tahu tak bunyi apa tu? Maka sahabat-sahabat kata, Allah dan Rasul saja yang tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah seketul batu yang telah dilontarkan daripada mulutnya api neraka semenjak 70 tahun yang lalu, sekarang baru jatuh ke pantat neraka itu. Allah. Maknanya 70 tahun dulu batu tu dilontar daripada mulut neraka, terus melayang jatuh berapa tahun? 70 tahun nak sampai ke dia punya paling bawah. Nak kata apa pantat dia lah. Sampailah kepada kepala pengasan bawah dia. Lantai dia lah. Sampai lantai. Pum! 70 tahun. Gambarkan tuan-tuan. Kalau kita lontar batu daripada flat 20 tingkat, 100 tingkat, tak sampai setengah minit pun dah sampai pum ke bawah. Kalau 70 tahun, berapa dalam neraka? Dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Neraka itu besar dalam. Na'udzubillah. Dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, mengatakan Rasulullah SAW mendengar satu suara yang menggegarkan. Kemudian datang Jibril. Maka Nabi berkata, ya Jibril, bunyi apa tu? Maka Jibril kata, itulah bunyinya batu yang dilontar daripada mulut neraka jahanam semenjak 70 tahun dulu. Dan sekarang baru sampai ke lantainya. Ahabballah ayyusmi'aka sauta. Allah memang kehendaki engkau ya Muhammad mendengarkannya. Allah memang buat macam supaya Nabi dengar. Nabi jadi Nabi, umurnya 40 tahun. Wafatnya 63 tahun. Tapi batu tu sudah dilontar sebelum Nabi kita jadi Nabi. Sebelum Nabi dilahirkan. Supaya apa? Supaya nanti satu masa Nabi dan sahabat akan dengar batu tu dan tahulah bagaimana dalamnya neraka itu. Allahu Akbar ya Allah. Maka selepas pada itu, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi ini, ma ru'ya Rasulullah SAW ba'da dzalikal yaum dhahikan mil'a fihi. Lepas pada itu tak pernah kelihatan Nabi SAW ketawa dengan mulutnya yang lebar lagi, tak ada. Nabi kalau ketawa gembira, mulutnya lebar. Bukan Nabi ketawa terbahak, tak ada. Tapi lepas pada kisahnya Jibril beritahu itulah batu yang dilontar daripada mulut neraka sampai ke lantainya. Selepas 70 tahun, lepas tu Nabi pun tak lagi ketawa sepenuh mulutnya. Maknanya Nabi dah sedih. Nabi pun dalam ketakutan. Padahal Nabi itu sudah dijamin syurga. Tapi kadang-kadang Nabi itu bukan fikirkan untuk diri dia. Dia fikirkan untuk umat dia. Macam mana umat aku ya Allah? Macam manalah umat aku ya Allah? Itulah Nabi itu sayang pada umatnya ya Allah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Maka dalam neraka itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami akan kami masukkan mereka dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali dia punya kulit dia tu masak, maka kami gantikan dia dengan kulit yang lain. Liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakimah. Allah yang sangat perkasa lagi maha bijaksana. Ayat daripada surah An-Nisa, ayat yang ke-56. Jadi Allah Ta'ala menceritakan orang-orang yang kafir kepada ayat Allah, yang tak beriman pada ayat-ayat Allah, dia masuk neraka. Dan mereka punya kulit ini setiap kali terbakar, hangus, masak, digantikan lagi
Dan dalam riwayat lain disebut pula setiap 1 second sekelip mata diganti 70 kali. Tukar terus. Kenapa? Kerana panas neraka tak tahan. Na'udzubillah min zalik. Kenapa mesti digantikan kulit ini? Liyazuqul azab, supaya mereka rasakan azabnya. Apa kalau tak ada kulit tak rasa ke? Di sinilah saintis-saintis mendapatkan satu ilmu. Rupa-rupanya kulit kita ni, bawah kulit ni ada nerve system, urat saraf. Nerve system ni lah yang merasa sejuk, panas, sakit. Itulah dia rasa. Kita cubit, aduh sakit. Itu nerve system kita yang bagi signal ke otak kita sakit. Kalau kita letak dekat api, oh panas. Itu nerve system kita yang bagi signal panas. Jadi kalau sekiranya kita punya kulit dah terbakar, kita punya nerve system kita atau urat saraf kita dah terbakar, dia tak rasa sakit. Orang yang terbakar ni dia rasa sakit saat pertama saja. Kulit terbakar rasa sakit. Lepas tu dia tak rasa sakit sebab dia punya urat saraf semua dah rosak dah. Allah. Jadi Allah Ta'ala nak bagi dia rasa. Jadi setiap kali kulit dia tu hancur, terbakar, diganti. Bukan nak tunggu 1 hari, bukan nak tunggu 1 minit. 1 second sekelip mata 70 kali terus tukar. Supaya terus rasa sakit. Allah, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari azab neraka-Mu, ya Allah. Kami beriman dengan janji-Mu neraka adalah benar. Kami beriman dengan janji-Mu bahawa syurga adalah benar. Kami tahu kami tak layak untuk syurga-Mu. Tapi janganlah Kau azab kami dengan neraka-Mu, ya Allah. Kalau Kau nak azab kami dengan neraka-Mu, apalah daya kami, ya Allah. Kami tak mampu melawannya. Tapi kalau Kau ampunkan kami, Engkau-lah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunilah kami. Kasihanilah kami, ya Allah. Kasihanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami dan segala muslim-muslimat yang hidup dan yang mati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Daripada Imam Ahmad, daripada Abu Sa'id dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Darsul kafir yaumul qiyamah mithlu Uhud. Orang-orang dalam neraka ni besar. Kenapa besar-besar? Supaya mereka rasakan azab tu betul-betul sangat-sangat pedih. Kalaulah badan macam kita saja masuk neraka, hampir sangus dah bela. Tak ada. Tapi orang dalam neraka ni, Allah besarkan dia supaya setiap inci tubuh badan tu rasakan kesakitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi SAW bersabda, Darsul kafir yaumul qiyamah mithlu Uhud. Gigi orang kafir dalam neraka seperti gunung Uhud. Gunung Uhud, siapa yang dah pernah pergi Madinah, haji atau umrah, gunung Uhud tu besar. Itulah gunung yang terbesar sekali dalam kota Madinah. Itu gigi dia. Macam mana lagi dia punya badan dia, kepala dia besar. Allahu Akbar. Itulah orang kafir neraka. Wa irdu jildi sab'una zira'an. Dan ditebal kulit dia tu 70 hasta. Kulit dia tebal. Badan dah besar, kulit dia tebal. Wa fakhdhuhu mithlu waraqan. Dan begitulah paha dia pun besar. Dan tempat dia duduk, punggung dia tu seperti di antara mabaini wa bainar Rubzah. Seperti aku ni di Madinah dengan satu bandar Rubzah. Rubzah tu lebih kurang dalam 200 km daripada Madinah. Masya Allah, punggung dia saja seperti 200 km. Allahu Akbar. Besar-besar dalam neraka. Sebab apa? Supaya nak dirasakan mereka dengan azab-azabnya. Na'udzubillah min zalik. Allahumma asturna ya Rabb. Dan begitulah dalam hadis Imam Bazzar daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gigi orang kafir dalam neraka sepertilah gunung Uhud dan kulitnya tebalnya itu seperti 40 hasta. Sini sebut 40 hasta. Dan daripada Abu Hurairah juga mengatakan, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, di antara bahu orang-orang kafir, antara bahu dengan satu bahu ni, masiratu khamsati ayyam, sepertilah 5 hari naik kuda yang laju. Allah. Naik kuda yang laju, 1 hari dia boleh masuk dah berapa? 45 km. Kita katakan 48 km.
Kalau 2 hari dah 92 km atau 96 km. Kalau 5 hari, wow, Singapura ke KL. Bau dia. Besar-besar. Yes. Sebab Allah nak bagi mereka rasakan. Allah. Rugi orang yang tak beriman pada Allah. Rugi. Kita ni syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau bagi kami iman. Kau bagi kami Islam. Matikanlah kami semua dalam iman dan Islam ya Allah. Di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Orang dalam neraka tu semoga Allah Ta'ala selamatkan semua kita, ibu bapa kita, datuk nenek kita daripada azab neraka. Sampaikanlah pada kawan-kawan kita, jangan main-mainkan hukum agama. Kamu sanggup nak masuk neraka, ni dahsyat ni neraka ni. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kita akan baca lagi insya-Allah besok pula, insya-Allah besok petang. Kalau tak ada apa-apa, saya akan sampaikan nanti dalam Telegram ya, tuan-tuan pun boleh tengok Telegram. Kalau siapa yang tak ada link Telegram tu, boleh minta lah pada kawan atau minta pada saya melalui message FB, kita akan bagi. Jadi apa-apa kuliah kita akan datang, kalau ada pembatalan ke atau akan diadakan kuliah ke, akan kita masukkan bersama ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita punya sedikit daripada muzakarah kita petang ini akan membawa manfaatnya insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya pun ada masukkan di dalam tuan-tuan puan-puan punya Telegram, iaitu Telegram saya, channel Ustaz Tiang Fauzi. Channel itu saya telah masukkan beberapa gambar-gambar mengenai kita katakan Allahumma salli ala Muhammad, derma-derma tuan-tuan kepada fakir miskin ya. Sebenarnya kita mengedarkan jabatan bantuan ni kepada orang fakir miskin memang susah-susah. Yang orang buta tu tuan-tuan saya tengok, dan kemudian ada yang kena aksiden, ada yang sakit, ada 9 orang anak dan dia sakit di hospital. Masya Allah, banyak orang susah. Tapi tuan-tuan ingat, satu orang kita bantu, akan Allah Ta'ala lepaskan kita dari azab neraka. Itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga madrasah-madrasah yang di mana ada tuan-tuan derma tu, kami belikan kitab-kitab untuk mereka baca. Mereka tak ada duit nak beli kitab pun tak ada. Belajar tak ada duit, tak ada beli kitab, tak ada pensel. Kesian orang. Itulah, jadi dengan itu bantuan sikit-sikit kita bantu, tapi alhamdulillah dapat manfaat untuk saudara-saudara kita di negeri Kemboja itu ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah berkat doa tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Abdul Hakim pun menantu saya dah sampai di Mesir. Mudah-mudahan semuanya anak-anak kita yang sedang belajar di sana dah selamat semua dan berjaya insya-Allah. Dan dengan itu siapa-siapa lagi nak derma teruskan, bolehlah teruskan dermanya. Baiklah, sama-sama kita berdiri untuk kita memberi salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebelum kita akhiri mengajian kita, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan berkat Fatihah Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah huraikan semua masalah-masalah kita. Mereka yang menghadapi masalah rumah tangga, mereka menghadapi masalah ekonomi, masalah apa juga dalam hidup mereka, semua mereka yang dalam masalah itu semoga Allah huraikan dan bantukan mereka dan lepaskan mereka pada segala kesempitan, dan semoga mereka yang sedang sakit Allah sembuhkan sakit mereka, daripada Abdul Latif bin Harun dan juga Hamidah binti Mahmud, Ja'far Umar dan juga Haji Muhammad Sahab bin Hiyad dan juga Haris bin Halim dan juga mereka yang lain yang bermohon dapat kita, Sa'adu bin Ali dan Raqayyah binti Riyar Ali Khan. Semoga semua mereka itu diberikan kesabaran menghadapi ujian Allah dan diberikan kesihatan kembali seperti biasa dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.